Kam secara dan terpelihara dengan begitu baik sekali. Diambil dan tak ada manusia dalam dunia ini yang kita boleh tengok rakaman kehidupannya seperinci Rasulullah SAW punya kehidupan. Untuk dirakamkan dan dipelihara rakaman itu untuk tauladan ataupun ikutan orang kemudian. Seluruh warga kerja IKIM mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Teruskan semarak cinta Rasul di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mengenang kelahiran manusia teragung, sirahnya tidak pudar di zaman. Akhlaknya dicontohi. Perintah Allah semuanya dituruti. Mengalah tidak pernah sekali. Itulah Muhammad bin Abdullah, Rasul teragung. Selamat menyambut Maulidur Rasul 1445 Hijrah daripada kami di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Anak kepada bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri layak menerima beasiswa insentif khas pelajar cemerlang luar negara Jordan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib berdasarkan dasar serta prosedur operasi Senate SOP Mawib. Menurut Mawib Abdul Syakur yang memperolehi keputusan 8A bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM merupakan penuntut lepasan Pondok Moden Al-Abakirah Mawib dan pemberian beasiswa berkenaan diputuskan oleh mesyuarat jawatankuasa panel pemilihan penerima skim beasiswa Mawib pada 11 September lalu. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menyalurkan bantuan sebanyak RM150,000 kepada Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis dan Persatuan Kebajikan Ar-Rayyan Malaysia Perkam untuk pembelian mesin pembelajaran dan pengajian Al-Quran. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar memaklumkan bahawa sumbangan itu sekaligus memenuhi keperluan Pertis dan Perkam untuk memiliki kira-kira 33 unit mesin terbabit bagi kegunaan golongan orang kurang upaya OKU penglihatan. Pihak Pertis sebelum ini dilapor memerlukan mesin berkenaan bagi tujuan mempelajari pelbagai ilmu termasuk pengajian Al-Quran. Akhir sekali, Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS telah menjalin kerjasama strategik dengan Telekom Malaysia bagi menyediakan kemudahan internet di semua tabika KEMAS. Sehubungan itu, menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang, setakat ini sebanyak 51 buah tabika di negeri Sarawak telah menerima manfaat daripada kerjasama strategik tersebut dan akan diteruskan secara berfasa. Ketika berucap pada majlis penutupan Hari Potensi Kemas peringkat negeri Sarawak, Datuk Rubiah Wang turut berkata pihak Kemas juga merancang untuk membekalkan peralatan atau alat peranti digital seperti televisyen pintar, komputer riba dan akses internet ke tabika kelolaan jabatan itu di seluruh negara secara berfasa. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. 5 jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucu 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional
keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih, keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan beriman, diturunkan kepada Nabi junjungan kita, yang mengandungi 114 surah, berkat dan berbahagialah bagi yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Bagi menghargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio IKIM bersiaran, kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Jadi pemanggil bertuah dengan kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Warna Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi di Radio IKIM. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika berjaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda adalah inspirasi kami. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Terbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur kita buka tirai pertemuan untuk Aspirasi 10.1 bagi edisi hari ini. Isnin pagi bersamaan juga dengan 25 September 2023, 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah. Saya Syafiq terus buka tirai untuk pertemuan ini. Bagi Aspirasi 10.1, saya akan temankan anda untuk 3 jam lagi pertemuan kita sampai 1 tengah hari nanti. Okay? Dan tadi dah pun dengarkan perkongsian dari Luke dan juga Pian, bersama-sama juga penerbitnya Faiz Haji Osman untuk Warna Pagi IKIM. Masya Allah, tadi ada pemenang yang dapat wang tunai hampir 2,000 lebih. Tadi tu, Masya Allah, wang tunainya untuk kuis inspirasi. Jawab soalan yang mudah, yang senang dan sebutkan kata laluan saja. Kan? Dan anda boleh menangi hadiah wang tunai berikut. Jangan risau, nanti petang boleh jawab lagi untuk segmen destinasi pula. Ada lagi kuis inspirasi di situ. Tapi kena dengar semua segmen dekat Radio IKIM ini sebab soalan-soalannya berkisarkan
kan tentang pengisian dan juga apa info-info di Radio IKIM. Okey. Dan saya akan temankan anda insya-Allah untuk pertemuan hari ini seperti biasa. Hari Isnin kita ada rancangan Pesona di Zahra. Tonton di YouTube, Facebook IKIM sebab kita nak sama-sama dapat lagi berinteraksi bersama anda. Okey, jom buka tirai dahulu untuk pertemuan ini. Kita nak bersama dengan Farhan featuring dengan Adi Saujana, lagunya Suara Hatiku. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Suaramu membuatku tersedar, suaramu yang membuatku bersedih, suaramu membuatku tertawa, suaramu yang membuatku menangis. Namun suara hatimu hanya Tuhan yang tahu, tiada tercapai, tidak ku terduga. Maafkan kejahilan dan jua kesalahanku. Ku tahu kau hanya ingin ku tersenyum. Kini dengarlah suara hatiku. Bersabarlah sahabatku dengan segala ujian, kerana sesungguhnya ianya kehendaknya yang esa. Percayalah janji Tuhan, teruskanlah perjuangan, walaupun terpisah, walau jauh, walaupun di mana kau berada. Maafkan kejahilan dan jua kesalahanku. Ku tahu kau hanya ingin ku tersenyum. Kini dengarlah suara hatiku. Bersabarlah sahabatku dengan segala ujian, kerana sesungguhnya ianya kehendaknya yang esa. Percayalah janji Tuhan, teruskanlah perjuangan, walaupun terpisah, walau jauh, walaupun di mana kau berada. Bersabarlah sahabatku dengan segala ujian, kerana sesungguhnya ianya kehendaknya yang esa. Percayalah janji Tuhan, teruskanlah perjuangan, walaupun terpisah, walau jauh, walaupun di mana kau berada. Dan kepadanya kita kembali. Sesungguhnya kita darinya dan kepadanya kita kembali. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak?
tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wudu. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wudu tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wudu. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini akan terus kita nak dapat lagi perkongsian menarik menerusi di Radio IKIM. Dan saya Syafiq temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Dan kita sekarang nak teruskan buka tirai dalam pertemuan rancangan Pesona di Zahra. Seperti biasa, setiap hari Isnin pagi kita nak dapatkan lagi perkongsian yang bermanfaat. Ada. Oh, kan. Dia sebab nak pergi selam-selam tu dia kena ada instructor kan Ustaz kan? Dia kena ada license Ustaz. Betul Ustaz? Kena ada lesen kan? Betul, kena ada lesen lesen dan latihan yang cukup lah. Sesuai dengan mana tempat kita nak pergi. Mungkin ada kapal karam, gua ke, ataupun dalam dan sebagainya. Kan. Masya Allah, itu sangat penting tu. Saya pun suka tengok dekat dalam perkongsian Ustaz dekat Instagram Ustaz. Jadi ramai-ramai juga boleh tengok dekat situ kan perkongsian Ustaz. Masya Allah, di Instagram Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Okey. Baik Ustaz, jom kita nak teruskan lagi untuk minggu ni Ustaz. Membawakan perkongsian Pesona di Zahra. Seperti biasa, kita nak tahu lagi, belajar lagi tentang MATH, Math, orang mata, orang akal, orang telinga, orang hati. Okey. Dan untuk minggu ni Ustaz, kita nak fokus dengan tajuk kita iaitu menetapkan matlamat ataupun goal setting. Kalau kita nak tembak ataupun nak buat shooting bola sepak tu Ustaz kan, kita mesti akan tengok goal kita. Palang goal tu. Kiri, kanan, atas, bawah. Ustaz, bagaimana math ini, watak-watak ini kita boleh tetapkan dengan menetapkan matlamat kita Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man tabi'ahu wa man nasara wa ala. Dirahmati Allah, DJ Ustaz Syafiq, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang, saudara adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyambung lagi pengajian kita dan pada tahun ini kita habiskan dalam bab watak Okey, pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi ini kita nak kongsi ataupun kita nak maknanya bincang dua benda. Yang pertama iaitu matlamat. Okay. Yang kedua, bagaimana watak-watak ni ataupun watak-watak ni dalam kita membina sesuatu matlamat. Okay. Hidup kita perlukan matlamat. Okay. Jadi dalam hidup kita ni dia ada dua matlamat. Satu matlamat yang besar, satu matlamat yang kecil. Okay. So matlamat kecil ni yang berbentuk maknanya jangka masa pendek lah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Matlamat besar yang jangka masa panjang. Kan?
kalau dalam bahasa orang yang menentukan matlamat ni, dia ada dipanggil sebagai visi dan misi. Kan? Visi, vision, misi. Dan misi itu yang maknanya matlamat jangka masa pendek lah. Okey, bagi kita orang Islam, orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul, maknanya ada keimanan kan di situ, matlamat besar kita jelas. Matlamat besar kita jelas, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana matlamat besar kita adalah kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi mana-mana orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul, dia kena letakkan matlamat dia adalah untuk mencari keredaan Allah. Kan? Sebab itu adalah apa yang kita buat semua lillahi ta'ala. Maknanya lillahi ta'ala tu mencari keredaan Allah. Sebab kadang-kadang kalau kita tak terjemahkan dengan baik, dia sebagai satu bahasa sahaja yang kecil. Matlamat yang kecil ni maknanya apa kita nak buat untuk maknanya jangka masa sekian untuk menuju matlamat yang besar, iaitu mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebelum kita pergi kepada watak-watak dan macam mana watak-watak ni dalam kita membina matlamat, saya nak rujuk benda ni daripada surah Yusuf. Sebab dalam Al-Quran banyak-banyak surah, sebanyak 114 surah. Surah Yusuf adalah satu-satunya surah yang Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa dia adalah ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Dan sebab kita boleh banyak benda kita boleh belajar realiti kehidupan dalam surah Yusuf. Betul Allah sebut surah Yusuf ni ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. So dalam banyak-banyak sepanjang surah Yusuf ini, saya nak ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, kejap lagi tolong rujuk Al-Quran. Al-Quran panduan hidup kita. Bermula ayat 43 sampai ayat 49. Bermula ayat 43 sampai ayat 49. Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu kisah. Apa dia? Kisah Nabi Yusuf. Pendekkan cerita, Nabi Yusuf kena penjara. Kita dah tahu sebelum tu kisah bagaimana Zulaihah berkenan dekat dia, akhirnya terfitnah dan dia masuk penjara. Ketika dalam penjara, Nabi Yusuf ni dia ada satu kelebihan, iaitu mentakbir mimpi. Ataupun dia ada satu kelebihan, iaitu menterjemah mimpi. Sebab mimpi ni kalau dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut juga bahawa mimpi ni untuk umat akhir zaman, dia salah satu daripada maknanya perkhabaran yang benar yang Allah bagi pada orang beriman. Maknanya orang beriman ni orang hati ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul, antaranya adalah mimpi tu tanda-tanda dia. Tanda-tanda. So maknanya kita boleh belajar mentakbir mimpi ataupun bagaimana menterjemah mimpi. Jadi mimpi ni Nabi Yusuf ada kelebihan itu. Kelebihan menterjemah mimpi. Jadi pendekkan cerita, ketika Nabi Yusuf di dalam penjara, Raja Mesir ketika itu dia bermimpi. Ayat surah Yusuf ayat 43 sampai 49. Maka dia bermimpi. Surah ayat 43 Allah Subhanahu wa taala merakamkan benda dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'u sumbulatin hudurin wa ukhra yabisat. Dan pada ketika satu hari itu Raja Mesir berkata, sesungguhnya aku mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan aku melihat tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Maka kemudian berlalu macam mana Nabi Yusuf mula menterjemahkan mimpi itu, dan pada ayat yang ke-47 apa kata Nabi Yusuf? Qala tazra'una sab'a sinina daban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulatin illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf berkata, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu maknanya ambil, ketam ataupun tuai, biarkan dia pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit dari bahagian kamu untuk tujuan makan. Kemudian nanti summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalila mimma tuhsinun. Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya,
kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Maknanya ada satu tahun ni 7 tahun sangat subuh. Subuh. Kemudian ketika itu jangan kamu habiskan makanan. Simpan dalam gedung. Kerana selepas itu 7 tahun kemudian kemarau yang langsung tak ada buah-buah. Tak tumbuh-tumbuh apa. Jadi simpanan kamu itu cukup untuk 7 tahun. Maka selepas 7 tahun itulah baru kembali seperti macam sedia kala lah. Okay. Jadi dalam surah Yusuf ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi hint dekat kita bahawa umur kita ni boleh dibagikan dengan 7. Sepanjang umur kita. So, jadi maknanya 7 untuk kita membina matlamat kecil. Matlamat besar orang Islam atau orang beriman jelas. Kita sedang daripada Allah menuju kepada Allah. Dan matlamat besar kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita nak membina matlamat kecil. Matlamat kecil ni boleh dibagikan dengan 7. Okey. Macam mana? Okey. Jadi maknanya, cuba fahamkan baik-baik. Kita pecahkan umur kita dengan 7. So kita kena hafal CP7 pagi ni ya. Jadi hafal CP7. Okey. 7 yang pertama 7. Kemudian 7 yang kedua 14. Kemudian 7 yang ketiga 21. 7 yang keempat 28. 7 yang kelima 35. 7 yang keenam 42. 7 yang ketujuh 49. 7 yang ke-8 56. 7 yang ke-9 63. Okey. Jadi maknanya umur kita untuk membina satu matlamat kena dipecahkan dengan 7. Okey, contoh. Katakanlah umur Ustaz Syafiq sekarang berapa Ustaz Syafiq? Dalam 25 kan? 25 kita 20-20-an Lebih kurang sebaya kita dalam 20-an. Lebih kurang Ustaz. Kita sama Ustaz. Lebih kurang. Okey. Katakan umur kita 25 sekarang. Saya nak kita faham Maknanya kita dalam fasa 7 ke berapa? Kata umur 25. Kalau kita umur 25 sekarang, kita fasa yang ketiga masuk ke yang keempat. Okay, faham tak? Katakan umur kita 25, kita ni dalam fasa yang ketiga masuk ke 24. Maknanya yang ketiga kan 21, umur 21. Kemudian yang keempat kan 28. Kita 25, mana tengah-tengah kan? Maknanya kita yang 3 ke 4. Okey? Maknanya fasa 3 ke 4. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Setiap hujung fasa kita kena letakkan matlamat kita. Matlamat jangka masa pendek apa yang kita nak buat. Contoh, katakan satu orang tu dia bercita-cita sangat. Dia nak berniaga sehingga menjadi jutawan contohnya. Kata dia nak berniaga sehingga menjadi jutawan. Katakan dia nak menjadi jutawan umurnya 50 lah contohnya. Mana kalau kita tengok kalau dalam CP7 tu umur 50 ni dalam maknanya fasa 7 yang ke-7 7 yang ke-7 tu 49. Okey, sekarang umur dia berapa? Kata umur dia 20. Umur dia 20 contohnya kan. Mana dia fasa yang ketiga. Kalau dia fasa ketiga, umur dia 20, dia nak jadi jutawan umur 49, 50. Maknanya dah dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maknanya 7, 4, 5, 6, 7. Dah ada 4 lagi fasa saja. Jadi macam mana kalau dia nak jadi jutawan umur 50, maknanya mana fasa yang ke-7. 7 tu 49 kan. Sekarang umur 20, dia ada 4 fasa saja untuk bersungguh-sungguh mencapai matlamat itu. Matlamat besar jelas, maknanya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak membina matlamat yang kecil dalam hidup kita ni. Ya akhirnya membawa redha Allah tau. Jangan lupa matlamat besar. Jangan lupa matlamat besar untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So apakah yang kita nak buat? Ini yang orang Islam disuruh kita faham. Hidup kena ada matlamat. Okey? Matlamat besar mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat kecil apakah yang kita nak buat? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk agama kita, untuk negara kita, untuk ummah. Kita kena ada benda tu. Baru kita ada matlamat hidup yang jelas. Dan bukan untuk diri kita semata-mata. Macam mana untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk ummah. Jadi bila kita faham benda tu,
kita mula membina matlamat. Barulah orang ada matlamat, dia akan menuju ke arah situ. Kalau dia tidak ada matlamat dalam hidup dia, dia tak letakkan matlamat kecil. Macam mana Islam ajar 777 berdasarkan surah Yusuf, hidup dia akan terombang-ambing. Tidak tahu mana nak pergi. Dia ikut flow je, ikut keadaan je, ikut suka-suka je mana nak ke arah, nak diarahkan. Ataupun ikut keadaan yang menentukan. Tak boleh kita kena ada matlamat itu. Hatta untuk anak kita sekalipun, Nabi SAW mengajarkan. Begitu juga dengan anak pun kena kita bapa rancang 777. Bagaimana Nabi sebut? Nabi kata apa? La'ib waladaka sab'an. Anak kamu daripada 1 sehingga 7 tahun, maka bermain-main dengan dia. Adib waladaka sab'an, 7 sampai 14. Maknanya fasa kedua. Kamu kena ajar di adab, kena ajar di ilmu. Wasahibuhu sab'an. Maknanya 7 yang ketiga, iaitu 14 sampai 21, jadikan dia kawan. Macam mana dalam hadis Nabi SAW juga suruh kita rancang umur 7 itu. Jadi maknanya dalam hidup kita ni memang kena ada matlamat. Dan berdasarkan surah Yusuf, jelas hadis-hadis Nabi SAW pun ada. Bagaimana matlamat kecil. Kalau dalam bahasa orang-orang yang mengajar goal setting ni, dia ada visi dan misi. So apa visi kita? Apa misi kita? Orang Islam kita jelas, visi kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita memang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah, dia akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma matlamat-matlamat kecil memang kena wujudkan. So matlamat apa? Untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara. Kita baca hadis Nabi suruh fikir sampai kepada negara dan ummah. Untuk agama, apa yang kita nak buat. Maknanya menetapkan matlamat ataupun goal setting berdasarkan surah Yusuf dan rahsia 777. Okey, kalau kita lihat berapa umur sunnah Nabi? Umur Nabi berapa? Nabi wafat 63. 63 kan? 63. Betul. 63. Jadi kalau 63, 7 ke berapa 63? Berapa sibling 7 yang 63? 7 kali 9 63 Maknanya umur Nabi adalah fasa yang ke-9. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut umur umat Muhammad baina sittin wa sab'in, average. Ada yang Allah bagi lebih, ada yang kurang daripada itu tau. Average dia 60 ke 70 tahun. Maknanya umur umat Muhammad fasa ke-9 dan fasa ke-10. Average dia. Maknanya 60 ke 70. 60 tu fasa yang ke-9, 70 fasa yang ke-10. Itu average umur Muhammad. Jadi kita kena faham, kalau kita fasa ketiga, umur kita 21, kita hanya ada berbaki lebih kurang dalam 7 lagi fasa aja. Tak lama, kita bukan umur umat Nabi Nuh 1000 tahun, 1500 tahun. Kalau dia ada 1500 tahun, dia ada 20 fasa 7. Kita maknanya dia ada apa nama 200 fasa 7 bukan panjang lagi kan. Kita tak panjang. Sebab tu kita kena ada matlamat kecil, kita kena sedar surah Yusuf ayat ke maknanya 43 sampai 49 ini. Balik baca Quran. Quran tu memang makna diturunkan hudan linnas, petunjuk bagi diri manusia. Okey. Jadi maknanya kita akan sambung kejap lagi matlamat-matlamat yang kecil ni, dan bagaimana watak-watak ni kita MATH, mata, akal, telinga dan hati. Maksudnya untuk kita bentuk sebagai maknanya menetapkan matlamat ataupun goal setting dalam kehidupan kita. Baik Ustaz. Masya-Allah, itu dia. Ustaz, tadi saya tersebut 40. Saya teringat 40 tu Nabi terima wahyu. Allahu akbar. Ustaz, 63. Okey. Ada sedikit kefahaman tersilap dengan soalan. Allahu akbar. Okey. Terbayang lain, dengar lain. Allahu akbar. Maaf. Okey. 63, 40 tahun Nabi terima wahyu. Ustaz? 43 tu fasa yang ke-6. Tengok. Okey. Bayangkan 40 kan. 40 tu lebih kurang fasa ke-6 lah. Mana 6, 7, 8, 9. 3 fasa je Nabi. Daripada wahyu tu kepada Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. 3 fasa je. Betul. Tapi macam mana 3 fasa tu luar biasa usahanya. Sampai boleh maknanya menggerunkan Rom dan Parsi. 3 fasa je. Itu yang kita nak belajar. Macam mana.
So tunggu, kita berehat sebentar. Baik, tunggu. Sama-sama kita akan fahamkan lagi Ustaz bagaimana fasa demi fasa itu. Kita belajar daripada sunnah baginda dan apa yang melibatkan perkiraan-perkiraan ini. Kita lihat kembali dalam watak kita untuk menetapkan matlamat kita. Matlamat ni banyak kan Ustaz? Matlamat untuk beribadah, matlamat kita nak kerja, matlamat kita untuk keluarga. Masya Allah, lagilah kan. Kita kena lihat apa matlamat kita setiap satu-satu itu. Okey, kita nak berehat seketika Ustaz dan kita kembali selepas ini untuk kita sama-sama teruskan lagi perkongsian ini. Okay? Anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. kenali sebagai Al-Maqalat Al-Kubra Wal-Rasail As-Sab'in, Al-Mizan, Al-Mizaj dan As-Sibghah, selain juga Al-Istitmam yang diterjemahkan ke bahasa Perancis pada tahun 1672. Antara sumbangan terbesar beliau kepada teori kimia ialah pandangannya tentang kandungan logam, dan semua karya ini masih terdapat sehingga hari ini dengan sedikit pindaan serta tambahan sehingga era permulaan kimia moden pada kurun ke-18. Semua penyelidikan beliau dijalankan di makmal beliau di Kufah, Iraq, yang ditemui semula kira-kira 2 abad selepas beliau meninggal dunia, iaitu semasa kegiatan merobohkan beberapa buah rumah di kawasan seperempat kota yang dikenali sebagai Damascus Gate. Antara yang ditemui di celah-celah runtuhan batu termasuklah mortar dan kepingan emas yang besar. Ada orang kata susah nak buat benda baik. Nak kena tunggu benda besar dulu ke nak buat benda baik? Sebenarnya tak. Benda baik ni kita buat bermula dengan sekecil-kecil benda. Apa dia? Contohnya, jangan buang sampah di luar kereta. Ya Allah, kadang-kadang bila kita tengok sesuka hati dia nak buang sampah luar kereta. Kalau tempat lain, orang boleh kutip. Tapi kalau tengah jalan, siapa nak kutip? Jadi, sampah kita, tanggungjawab kita. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Fazli Aziz, untuk IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Dan kita masih lagi berada di rancangan Persona di Zahra. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube juga di Facebook IKIM, sebab kita nak sama-sama lagi bawakan perkongsian ilmu dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Masya Allah Ustaz. Kita nak teruskan lagi untuk kita bincang-bincang lagi Ustaz. Tajuk kita pada kali ini, menetapkan matlamat, goal setting Ustaz. Jom kita nak sambung lagi Ustaz, bagaimana kita boleh ambil adaptasi dari kisah Nabi dan juga ayat suci Al-Quran dalam isu ini. Silakan. Okey. Lebih baik kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Okey. Jadi kalau kita bicara mengenai goal setting yang ditetapkan oleh orang barat, dia ada jangka masa panjang, jangka masa pendek. Jangka masa pendek itu kurang di 7 tahun, jangka masa panjang itu lebih daripada 7 tahun kan. Tapi kalau kita dalam Islam, kita jelas. Kita bagikan umur kita 7 kan. Ada kita akan nampak apa yang kita nak buat. Dan matlamat jangka masa panjang kita ataupun maknanya matlamat besar dan kecil, saya suka namakan sebagai besar dan kecil, memang kena ada matlamat. Dan matlamat besar kita adalah untuk mencari maradatillah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Matlamat kecil sesuaikan dengan umur kita apa kita nak capai. Okey. Kalau kita orang yang maknanya menuju ke arah satu kehidupan, okey. Jadi sebab itu pernah saya sebut dalam Persona Zahra dulu, satu masa kita akan merasakan duit tu sangat penting buat kita. Harta tu sangat penting buat kita. Tapi sampai satu masa, harta sudah menjadi kurang penting. Ketika itu, kesihatan lagi penting buat kita. Kan? Jadi kadang-kadang ada harta, kesihatan tak ada pun tak bagus. Dan sampai tu masa, kita rasa kesihatan juga kurang penting. Ketika itu, kita akan rasa kasih sayang tu lagi penting. Kan? Maknanya cucu balik, anak telefon, lagi penting. Dan sampai satu masa nanti, maknanya kita akan rasa bahawa yang paling penting adalah amalan. Kan? Tanpa meninggalkan harta, kesihatan dan kasih sayang, tuju pada amalan. Okay?
Jadi maknanya daripada apa yang kita kongsikan tadi itu, maknanya ada benda yang paling besar yang kita kena rancang. Pertama, ekonomi kita, keluarga kita dan sebagainya. Macam mana kita nak buat supaya ekonomi itu bercambah, kan? Dan bahagian ekonomi ini bukan saja untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat. Macam mana kita bercita-cita menjadi orang yang antara yang paling banyak membayar zakat, antara orang yang paling banyak berinfak, antara orang yang paling banyak membuat wakaf. Kenapa? Benda-benda itu benda kita kena rancang. Kita ada kelebihan ekonomi dan kita boleh merancang untuk ummah pula. Kita untuk menyumbang untuk ummah. Saya pernah waktu satu ketika buat program di Xi'an, China. Xi'an, China. Jadi saya tanya pakcik-pakcik tua. Saya kata, pakcik, nak tanya sikit lah. Umur 90 tahun. Orang tua waktu tu dia boleh cakap Arab. Kita buat mana program TV di sana. Jadi saya cakap, 90 tahun, kenapa nak berniaga lagi? Kenapa nak berniaga lagi? Anak pun dah ada kedai dan berniaga, cucu pun dah ada kedai dan berniaga. Orang Islam di sana. Dekat Xi'an ni ada masjid umur dia 1,200 tahun. Masjid lama, masjid tua. Apa dia kata? Aku kalau berniaga untuk diri aku dah cukup dah. Rumah dah ada, kereta dah ada, anak dah besar, cucu pun dah besar. Tapi aku berniaga untuk mengkayakan masjid. Untuk mengkayakan madrasah. Jadi maknanya, dia ada satu matlamat ekonomi yang bukan untuk diri dia semata-mata. Hari ni kadang-kadang kita rasa bila dah pencen, alah cukup lah, apa lagi nak buat. Sebab matlamat untuk kaya untuk diri kita semata-mata. Dan kita tak panjangkan lagi sebagai matlamat untuk buat infak yang paling banyak. Untuk kita buat maknanya wakaf yang paling banyak. Untuk kita buat menjadi orang yang bayar zakat paling banyak. Kita tak fikir benda tu kadang-kadang. Kita orang di Baghdad tau, bukan kat sini. Tapi maknanya kita kena fikir macam tu. Jadi maknanya harta. Kemudian apa? Kemudian tadi ingat tak? Sampai satu ketika kita akan rasa harta tu kurang penting. Kesihatan penting. Kesihatan salah satu matlamat yang kita kena rancang. Okey? Kesihatan salah satu matlamat yang kita kena rancang. Sebab itu, apa kata hukama, paling kurang kita kena ada 3 hobi. Paling kurang ada 3 hobi. Hobi apa? Hobi untuk mendatangkan nafkah. Nafkah maknanya kewangan. Apa hobi yang mendatangkan nafkah? Kita buat kerja yang kita enjoy, yang kita suka untuk boleh mendapatkan nafkah. Yang kedua, hobi untuk kesihatan. Yang ketiga, hobi untuk kita maknanya menenangkan jiwa. Hobi untuk kita berkarya. Yang benda tu bukan untuk kesihatan, bukan keuangan, tapi kita suka. Ada orang hobi dia katakan berkebun contohnya kan. Maknanya sihat pun ya, tapi dia suka dia tengok pokok-pokok dan sebagainya. Terapi. Ada orang terapi benda yang terapi, hobi untuk terapi, hobi untuk kita berkarya lah, kita panggil, untuk kita mengembangkan lagi kita punya otak kita tu. Kesihatan. Kemudian sampai tu masa nanti kesihatan juga penting. Ketika itu kasih sayang sangat penting. Jadi maknanya kita kena rancang macam mana untuk mendapat keluarga bahagia. Macam mana anak-anak kita. Anak-anak kita kena rancang macam mana dia tu ada hubungan kita, salam kita, hormat kita, cium kita, boleh peluk kita. Kerana kita tak ajar benda tu. Nabi tengok macam mana Nabi tu bergurau dengan dia punya cucu-cucu dia, Hasan dan Husain. Nabi jadi kuda contoh kan. Macam mana Nabi memeluk anak dia kan, dia panggil ahli kisah. Ahli kisah ni Nabi peluk Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, kan? Maknanya dalam satu pelukan. Nahnu ahli kisah. Maknanya kita ni satu keluarga. Maknanya berpeluk antara keluarga. Maksudnya begitu. Dan maknanya sampai ketika nanti kita akan rasa semua tu kurang, amalan paling penting. Kita kena rancang untuk amalan kita. Sebab hidup kita ni memang kena buat amalan. Sebab matlamat besar kita adalah kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi maknanya itu bab yang pertama, yang bab matlamat. So maksudnya memang kita kena ada matlamat yang kecil. Bagikan 7. Dan yang paling penting matlamat tu untuk nafkah lah. Untuk ekonomi kita nafkah. Kemudian untuk kesihatan, maknanya keluarga, kasih sayang dan juga amalan. Ini 4 benda yang besar selain yang kecil-kecil yang maknanya wajib yang kita kena atur atau wujudkan matlamat untuk hidup kita. Okey. Saya rasa kita tak sempat untuk bincang mengenai macam mana peranan watak-watak ni secara detail. Saya nak cerita sikit secara ringkas. Dan kita akan sambung pada minggu hadapan. Bagaimana watak-watak ni
penting kita gabung, kita gunakan untuk kita buat goal setting tadi ataupun menetapkan matlamat berdasarkan surah Yusuf maknanya ayat yang ke-43 sehingga 49. Okey. Pada kelas yang lepas, kita dah kongsikan macam mana cara kita membuat keputusan berdasarkan surah Al-Alaq. Maknanya kita kena explore, kita kena terokai empat watak-watak dalam diri kita ni. Sebab watak-watak ni empat-empat ada dalam diri kita. Kita bicara mengenai yang dominan, yang paling kuat kekuatan kita untuk mana kita bawa harian diri kita tu. Tapi empat-empat ni kita kena eksplorasi, kita kena explore, kita kena terokai untuk dia ada kat diri kita. Untuk kita perasan benda ni ada. So kita dah kongsikan macam mana cara membuat maknanya decision making ataupun buat keputusan, dia bermula dengan watak akal. So maksudnya akal akan nampak apa nak buat. Kemudian pergi kepada mata. Mata ni kan present. Betul. So mata ni akan nampak, maknanya nak yang gerakkan. Mata kan akan gerak, nampak. Yang ketiga, hati. Sebab hati itu akan menyuluh tentang kemanusiaan. Sebab matlamat apa yang kita nak buat tak lari daripada kemanusiaan. Kita kena fikir juga maknanya kemanusiaan. Sebab kita tidak menguburkan jenazah kita sendiri-sendiri. Kalau boleh, tak kisah. Watak hati tak ada pun tak apa. Kita tidak menguburkan jenazah kita sendiri. Saya tak tahulah ada siapa yang boleh menguburkan jasad dia sendiri kan. Tapi saya selama ni, saya tengok tak ada lah ya. Luar biasa Ustaz kalau macam tu Ustaz. Allah. Kalau boleh tu luar biasa Ustaz. Dan yang keempat, telinga. Telinga ni detailkan. Okey. Sama juga dalam buat matlamat, susunan dia sama seperti mana surah Al-Alaq untuk buat decision making. Kita kena bermula dengan akal. Akal tu mana kena nampak nak buat matlamat besar jelas dan matlamat kecil. Yang tadi paling kurang 4 tadi, yang untuk nafkah ataupun nafakah, kemudian untuk sihah, untuk kesihatan, kemudian pergi kepada untuk mahabbah, kasih sayang, dan juga untuk maknanya kita punya al-amal ataupun kita punya amalan lah, 4 benda tu kan. Jadi maksudnya kita kena susun berdasarkan 7 paling kurang. Nak lebih tak apa. Ini paling kurang yang tak boleh tinggal. 4 benda yang tak boleh tinggal ni. Yang kecil-kecil ni yang tak boleh tinggal. Okay. Jadi maknanya 7 kita kena rancang setiap ujung tu apa benda. Okay. Jadi maknanya bermula dengan akal. Kemudian pergi kepada mata. Mata ni kena gerakkan. Kalau tak ada watak mata, dia takkan bergerak. Mata dia akan nampak big picture dan akan bergerak. Sebab tu susunan dia, kalau surah Al-Alaq tu, bahawa kita kena explore. Susunan kita tu kita kena timbulkan. Kita kena terbitkan dalam jiwa kita tu. Maknanya akal, mata, hati, telinga. Yang ketiga, hati dulu. Hati itu untuk melihat sudut kemanusiaan dia. Maknanya hubungan sama manusia. Kita nak meletakkan matlamat ni, contohnya, ada tak fitnah orang lain, merendahkan orang lain, mengambil hak orang lain, ataupun kita mempelecehkan orang lain dan sebagainya. Barulah yang keempat, watak, telinga, detailkan apa nak buat. Maknanya secara realistik dia apa. So, memahami matlamat secara realistik, dia menyebabkan kita boleh berusaha. Kalau tak realistik, kita takkan boleh berusaha. Matlamat besar sangat kan. Nak menjadi, contoh, menjadi apa? Apa yang besar-besar sampai tak realistik, akhirnya tak bergerak. Itu telinga penting untuk jadikan dia realistik. Dia kena boleh ke tak boleh? Logik kan. Orang telinga tu kan dia ada data, fakta itu kan. Maklumat tu kena penting. Maklumat kan. Kena tepat. Okey, itu matlamat dalam satu bab. Kita akan detailkan lagi macam mana watak-watak ni dia menyumbang kepada pembentukan goal setting ataupun penetapan matlamat yang kita nak susun dalam hidup kita tu. InsyaAllah. Allah. Masya Allah Ustaz. Itu dia kan. Satu persatu sebenarnya bila ditetapkan matlamat itu, ia akan berrentetan dengan apa yang kita fikir, apa yang kita buat dan apa yang kita nak proseskan sesuatu itu ke arah itu. Kan semua itu main peranan penting juga dekat situ Ustaz. Baik, Ustaz mungkin ada sedikit makluman kepada sahabat-sahabat kita yang bertanya tentang soalan yang Ustaz berikan kepada kita untuk berikan 10 orang yang bakal mendapat buku daripada Ustaz. Macam mana Ustaz? Jom kita berikan sedikit info Ustaz. InsyaAllah saya dah buat maknanya pilihan dan Alhamdulillah, maksudnya terima kasih kepada semua yang menjawab.
kita akan isytiharkan nama pemenang-pemenang itu pada minggu hadapan. Ya, nanti kita akan mula untuk buat pemberian buku buku untuk kita, maknanya dalam bab watak ni, maknanya mengenal diri melalui watak ataupun melalui forensik insan. Maknanya kita akan hadiahkan buku tu dan kita akan buat kuis lagi untuk akan datang. Yang dia tidak ada gagal, yang belum berjaya. Sebab gagal bukan lawan berjaya. Gagal adalah proses untuk berjaya. So maksudnya yang belum berjaya, nanti kita akan ada soalan-soalan yang akan datang yang lebih menarik lagi. So boleh usaha untuk jawab lagi. So jadi maknanya bila kita bincang, kita berfikir, kita praktiskan apa yang kita belajar, maka kita akan lebih mahir dan ilmu tu insya-Allah akan bermanfaat untuk diri kita insya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Kiranya ramai dah pun berikan jawapan. Nanti kita akan keluarkan 10 nama yang tepat, yang terbaik, yang hantarkan jawapan itu kita akan umumkan pada minggu lepas raya. Ustaz, di hujung ni Ustaz, doa pimpinan tadi Ustaz sebelum kita berakhir. Silakan. Okey, insya-Allah kita akhir dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan berikanlah manfaat kepada ilmu yang kami pelajari ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkan kami dengan apa yang kami lupa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Rezekikan kami untuk sentiasa mengingati-Mu dan mengingati Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bantulah kami memperbaiki keaiban diri kami ya Allah. Dan ampunkanlah seluruh dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Orang yang mempunyai hak ke atas kami ya Allah, dan kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat ni Ustaz. Masya Allah. Kita harapkan apa yang kita dengarkan ini lepas ni kita boleh susun sebaik mungkin matlamat kita, kehidupan kita, perjalanan kita. Selalu kita kena ingatkan Ustaz, ke mana arah tuju kita, sampai bila, dekat mana, dan sampai bila nak duduk sini. Semua tu kita kena bayangkan macam tu untuk membawakan kualiti kehidupan kita yang terbaik. Yang penting takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kejayaan di akhirat dan juga dunia ini akan sama-sama kita bawa. Ustaz, terima kasih Ustaz. InsyaAllah Ustaz, doakan juga untuk Ustaz semoga dipermudahkan segala urusan. Lepas ni pergi selam-selam ke, pergi memanah ke, macam mana Ustaz? Berkuda ke, macam mana? Okay. InsyaAllah. Nak tahu nanti boleh follow rapat-rapat Instagram Ustaz. Ustaz Muhammad, Ustaz Amin. Ustaz Muhammad Al-Amin. Betul Ustaz? Ustaz Amin. Instagram Ustaz Amin. Okey. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Jaga diri baik-baik di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara ini menerusi rancangan Pesona di Zahra, dan teruskan setia bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Terima kasih untuk anda yang dah pun komen, like dan juga share banyak-banyak dekat platform media sosial kita itu, dan teruskan setia bersama IKIM sebab kita akan berkongsi lagi lebih banyak selepas ini. Okey? Kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengisi jiwa. Aman Islam Malaysia. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 hingga 3 tahun.
Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun, mempunyai diploma dalam bidang komunikasi, penyiaran, filem atau media yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, bertanggungjawab terhadap kawalan aspek-aspek teknikal sebelum dan semasa rakaman atau penerbitan sesuatu produk audiovisual seperti kawalan kamera, pencahayaan, audio dan lain-lain lagi bagi menjayakan sesuatu rakaman ataupun penerbitan audiovisual. Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pasca produksi audiovisual, suntingan, adunan dan lain-lain lagi bagi menghasilkan bahan rancangan yang mematuhi piawaian teknikal yang ditetapkan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau selewat-lewatnya pada 3 Oktober 2023. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan